Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan 6 yang terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya, Puteri Amisha binti Nurizal, Nur Hanis Syahirah binti Azhar, Nur Ain Fazlin binti Zakaria, dan Farah Nur Zahirah binti Zamri. Kami akan membentangkan tentang peranan NGO berkaitan dalam aktiviti Kesepaduan Nasional, kajian beberapa NGO utama. Definisi NGO bermaksud Non-Government Organisation, merupakan pertubuhan bukan kerajaan yang ditubuhkan oleh pihak atau pertubuhan swasta yang tidak mempunyai apa-apa hubungan dengan mana-mana kerajaan. NGO ialah kumpulan berdaftar yang sah bagi kegiatan bukan politik dan bukan berorientasikan keuntungan. Ada juga NGO yang dibiayai oleh kerajaan tetapi keahlian pertubuhan tersebut terbuka kepada mana-mana pihak kerajaan. NGO merupakan organisasi swasta yang menjalankan kegiatan untuk meringankan beban rakyat, menangani kemiskinan, memelihara kesejahteraan hidup, menyediakan layanan sosial atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Berdasarkan Goldie 1997, terdapat beberapa ciri-ciri NGO. Yang pertama, berdaftar secara rasmi. Kedua, organisasi lain dengan kerajaan. Ketiga, bersifat sukarela. Empat, berbeza dengan organisasi perniagaan. Yang kelima, diurus secara persendirian. Yang keenam, bukan bermotifkan dakwah. Yang terakhir, tidak terlibat dengan kempen politik. Istilah Non-Government Organisation ataupun NGO digunakan sejak tahun 1945. Awalnya, istilah ini digunakan untuk membezakan antara badan kerajaan dan organisasi swasta. Walaupun sejak telah lebih 2 dekad memprofesionalisasikan, tujuan asal NGO masih tidak berubah daripada dahulu sehingga sekarang yang mempunyai prinsip-prinsip mementingkan masyarakat dan kesukarelaan masih menjadi ciri utama. Objektif dan matlamat setiap NGO adalah berbeza mengikut pertubuhan, tetapi mempunyai objektif yang sama untuk menerapkan nilai sosial dan matlamat sivik kepada mereka yang merangkumi dalam bidang alam sekitar, kesihatan, pembasmian kesusahan rakyat, budaya dan sastra, pendidikan dan sebagainya. NGO juga mengisi ruang unik dan penting antara sektor swasta yang tidak mementingkan keuntungan dan kerajaan yang mempunyai had tertentu. Semua NGO bermatlamat untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan yang berkenaan. NGO penuhi keperluan sosial rakyat. NGO mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam sektor yang tidak dapat dipenuhi dengan perkhidmatan kerajaan. NGO membantu orang ramai untuk mewujudkan organisasi mereka sendiri. Organisasi ini kebiasaannya diuruskan oleh sukarelawan yang bekerjasama untuk menjayakannya. NGO mengisi ruang penting, memainkan peranan sebagai entiti bebas daripada kedua-dua pihak, sektor swasta yang mementingkan keuntungan dan pihak kerajaan yang mempunyai limitasi tertentu. NGO membolehkan eksperimentasi dan perubahan sosial yang tidak akan dilaksanakan oleh sektor awam maupun sektor swasta. Terdapat 3 platform integrasi. Yang pertama adalah makro, iaitu peranan kerajaan. Yang kedua adalah meso, peranan NGO. Dan yang ketiga adalah mikro, peranan rakyat. Platform integrasi. Seperti mana yang kita tahu, usaha untuk mengukuhkan hubungan etnik amat mencabar. Pelbagai usaha yang telah diambil untuk mengukuhkan lagi hubungan sosial pelbagai etnik di negara ini dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh itu, strategi integrasi perlu dilaksanakan oleh semua pihak iaitu kerajaan, masyarakat dan juga NGO bersesuaian dengan peranan yang diperlukan. Kepentingan memupuk perpaduan. Perpaduan penting bagi menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang merdeka. Hasil perpaduan masyarakat Tanah Melayu pada zaman dahulu yang berganda bahu menuntut kemerdekaan memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Perpaduan kaum juga dapat menyedarkan rakyat bahawa tentang keburukan asabiah. Perpaduan juga dapat membangunkan ekonomi negara sekaligus akan menarik minat pelancong asing untuk mengenali dengan lebih dekat lagi budaya masyarakat Malaysia yang berbeza kaum dan agama tetapi dapat hidup dengan harmoni. Selaras dengan itu, ekonomi negara akan berkembang dengan kemasukan pelancong asing. Masyarakat Malaysia juga dapat berkongsi ilmu antara satu sama lain
dalam membangunkan negara. Peranan NGO dari aspek sosial dalam memperkasakan integrasi nasional. NGO yang pertama adalah MBM, iaitu Majlis Belia Malaysia. Ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan dan bergerak sebagai badan induk yang menyelaraskan pertubuhan belia dan pelajar di negara ini. Penubuhan rasmi MBM adalah pada 9 September 1950. Antara peranan MBM ialah menggalakkan dan mendorong pertubuhan belia supaya memainkan peranan yang positif dan berkesan kepada masyarakat dan negara. Selain itu, MBM juga merangsang dan mewujudkan perhubungan kerjasama, persefahaman dan persahabatan antara pertubuhan belia dengan belia atau dengan pertubuhan belia antarabangsa. Selain itu, menggalakkan kemajuan pertubuhan belia yang seimbang dalam pelbagai bidang. Seterusnya, MBM juga memupuk sikap bertanggungjawab, semangat patriotisme dan kesukarelawan di kalangan pertubuhan belia. Dan yang terakhir adalah bekerja rapat dengan badan-badan yang bertanggungjawab berkenaan hal ehwal belia untuk kepentingan penggerakan belia. NGO seterusnya adalah Mercy atau dikenali sebagai Medical Relief Society Malaysia. Organisasi ini adalah memberi tumpuan untuk memberikan bantuan perubatan pembangunan berkaitan dengan kesihatan yang berkesinambungan dengan aktiviti pengurangan risiko untuk komuniti dalam situasi krisis atau bukan krisis. Organisasi ini adalah pertubuhan yang berdaftar menurut Akta Pertubuhan 1966 di Malaysia dan ibu pejabatnya berada di Ibu Kota Kuala Lumpur. Visi Mercy adalah untuk menjadi cemerlang dalam penyampaian bantuan perubatan dan kemanusiaan kepada manusia. Manakala misi Mercy pula ialah organisasi bukan untung antarabangsa yang memberi tumpuan kepada penyediaan bantuan perubatan, pembangunan berkaitan kesihatan yang mampan dan aktiviti pengurangan risiko untuk komuniti yang terdedah dalam kedua-dua situasi krisis atau bukan krisis. Seterusnya, MACMA. Pada September 1994, kumpulan ini secara rasminya ditubuhkan untuk memenuhi hasrat masyarakat Cina Muslim untuk menyelaraskan aktiviti dakwah yang tertumpu kepada kaum Cina dan kaum lain di negara ini dengan lebih baik. Peranan MACMA juga untuk mempromosikan atau menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Cina. MyKasih ditubuhkan pada April 2009 dengan matlamat menyediakan bantuan makanan dan peluang pendidikan kepada keluarga berpendapatan rendah daripada semua kaum. Program ini juga menggalakkan penyebaran kesejahteraan melalui teknologi inovatif. Selain itu, NGO dari aspek keselamatan dan hak asasi dalam memperkasakan integrasi nasional ialah Suhakam, MTUC, Suaram dan juga SAM. Antara peranan Suhakam ialah untuk menggalakkan pemahaman dan menawarkan arahan mengenai hak asasi manusia. Untuk memberikan bimbingan dan sokongan kepada kerajaan semasa ia membangunkan undang-undang, peraturan, prosedur, pentadbiran dan cadangan untuk tindakan. Peranan Suaram pula untuk tingkatkan penyertaan dan komunikasi antara pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan dengan menunjukkan kesediaan untuk mendengar pandangan alternatif tentang cara menyelesaikan masalah. Peranan MTUC ialah untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk memajukan objektif organisasi yang berkaitan serta membantu pekerja dengan meningkatkan keadaan ekonomi dan sosial mereka dan juga untuk menubuhkan pusat latihan, mewajibkan kemudahan latihan untuk pekerja. Akhir sekali, Sahabat Alam Malaysia SAM berperanan menawarkan perkhidmatan untuk melindungi alam sekitar dan memberikan penekanan yang kuat terhadap tanggungjawab alam sekitar. SAM juga membantu inisiatif kerajaan untuk memberi inspirasi kepada setiap warga negara Malaysia dalam memastikan planet ini dijaga dengan selamat. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang peranan NGO dari aspek pendidikan dan keagamaan. Terdapat 5 buah NGO yang kami dalami iaitu Taman Sinar Harapan, Yayasan Sejahtera, Global Peace Foundation Malaysia, Teach for Malaysia dan Angkatan Belia Islam Malaysia. NGO pertama ialah Taman Sinar Harapan. Ia adalah sebuah institusi yang didedikasikan untuk orang kurang upaya, pembelajaran yang memerlukan penjagaan, latihan,
pemulihan dan perlindungan. Peranan Taman Sinar Harapan ialah memberi perkhidmatan, penjagaan, perlindungan untuk orang kurang upaya, kurang pembelajaran, anak yatim tanpa penjaga dan mereka yang memerlukan latihan pemulihan. Selain itu, menyediakan latihan pengurusan diri atau aktiviti kehidupan seharian yang individu ini boleh lakukan secara berdikari tanpa bantuan daripada orang lain. Seterusnya, memberi mereka peluang untuk berinteraksi dengan rakan-rakan, komuniti atau orang lain melalui aktiviti sosial dan sebagainya. Di samping itu, memberi kemahiran sosial dan mendapat kerjasama daripada badan sukarela bagi tujuan integrasi dengan masyarakat. NGO yang kedua ialah Yayasan Sejahtera. Ia telah diasaskan pada 4 September 2009 dan merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berfungsi untuk mempromosikan pembinaan komuniti dan perumahan miskin untuk golongan berpendapatan rendah di Malaysia. Peranan Yayasan Sejahtera ialah membuat program pembasmian kemiskinan dalam kalangan asnaf dalam pembentukan kewangan, kemudahan, peralatan motivasi dan bimbingan, serta latihan pembangunan. Selain itu, program dakwah untuk mengekang kepesongan akidah dan gejala sosial yang tidak sihat melalui pelbagai medium dalam kalangan asnaf. Seterusnya, program bantuan pendidikan kepada golongan asnaf sentiasa berterusan dari segi kewangan, peralatan, kemudahan pembelajaran serta bimbingan. Di samping itu, program bantuan bencana dan kecemasan kepada golongan asnaf yang ditimpa pelbagai bentuk musibah dari segi kewangan, peralatan, kemudahan, motivasi dan bimbingan. Akhir sekali, program bantuan pemulihan, bantuan masjid dan surau yang daif dan kurang kemudahan asas yang diperlukan oleh penduduk. NGO ketiga ialah Global Peace Foundation Malaysia. Ia ditubuhkan pada tahun 2009. Ialah sebuah organisasi non-sectarian mempromosikan non-partisan nirlaba yang pendekatan inovatif berasaskan nilai-nilai. Peranan Global Peace Foundation Malaysia ialah membangun dan melaksanakan program yang berpegang kepada matlamat pendidikan, karakter dan kreativiti. Selain itu, pendekatan berasaskan nilai untuk membangunkan, mempromosikan inovatif dipandu oleh visi satu keluarga di bawah Tuhan. Seterusnya, bekerjasama dengan kementerian kerajaan, komuniti dan organisasi berasaskan kepercayaan. NGO yang keempat ialah Teach for Malaysia, iaitu organisasi yang bebas dan tidak untung dengan matlamat murni untuk memartabatkan negara kita melalui pendidikan. Mereka sedar bahawa pendidikan dan tahun-tahun awal kehidupan kanak-kanak tidak perlu diambil kira oleh keadaannya dalam kehidupan seharian. Peranan Teach for Malaysia ialah untuk memberi impak segera kepada sekolah awam yang berkeperluan tinggi di seluruh Malaysia. Mereka merekrut orang Malaysia yang cemerlang dalam program kepimpinan siswazah 2 tahun. Selain itu, membuat perubahan dan melabur dalam pembangunan peribadi melalui latihan profesional dan bimbingan yang diperibadikan. NGO kelima ialah Angkatan Belia Islam Malaysia. Ia merupakan sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 1971 dan mewakili pergerakan belia Islam di Malaysia. Peranan Angkatan Belia Islam Malaysia ialah mempunyai matlamat untuk menyumbang secara aktif kepada pembangunan masyarakat Islam yang boleh menjadi asas kepada proses melahirkan bangsa Malaysia, sebuah negara yang merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Selain itu, menegakkan kemajuan dan mempertahankan cita-cita Islam selaras dengan prinsip teras Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Seterusnya, menyampaikan dakwah Islamiah yang progresif kepada semua lapisan masyarakat. Di samping itu, mereka menggembleng tenaga untuk kepentingan masyarakat keseluruhannya. Akhir sekali, mewakili belia Islam Malaysia di persidangan antarabangsa. Akhir sekali, peranan yang kami temui dalam bidang ini membawa kami kepada kesimpulan bahawa NGO memainkan peranan yang memberi kesan atau penting dalam membantu kerajaan. Walaupun mereka adalah bukan badan kerajaan, tetapi mereka bertanggungjawab dan bertolak ansur dalam melakukan pekerjaan dan menjadi wakil suara rakyat dalam menyuarakan hak-hak kepada badan kerajaan.
Sekian, terima kasih.